kena banyak sedekah. Sedekah ni bab tu Allah Ta'ala buka peluang banyak. Tuan-tuan main mengaji, tabung jalan, nak bubuh. Sagi keluar pergi duk jolok duit dekat bank, keluar dia metak tabung nak depan, bubuh. Kita pi pasar raya, tuan-tuan, kita pi pasar raya. Tak tahu ramai duduk depan kita, sedekah, bagi. Tak ustaz, lepas ni kita tak tahu betul ke tak? Tak rasa kalau tak betul ke apa tak, bagi sekadar kalau mereka mohon tak kalah. RM3 nak kalah ke kalau mereka mohon. Niat nak ambil kat hang beli air minum. Kita duk pergi buah minyak, dia duk main duduk ke tepi tu. Buah minyak. Tuan-tuan, Assalamualaikum pakcik, saya ada sekolah anak yatim, makin kesat. Nah, ambil RM2, masuk pergi dalam, beli air kat hang. Jadi malam ni kita ada lebih kurang dalam 45 minit. Masuk Asya pukul 8 suku. Kita ada lebih kurang 45 minit ni tuan-tuan. Saya nak berkongsi satu kata-kata daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam satu kata-kata dia cerita tentang masalah yang kita hadapi ni. Melakukan ibadat tidak ada rasa nikmat. Ini di antara masalah Imam Ghazali pun sebut di antara benda yang patut kita kena fikir setiap hari. Imam Ghazali kata bila kita celek biji mata pagi tu ada 5 benda kena fikir. Tapi 5 benda ni tuan-tuan jarang kita fikir. Silap-silap tak pernah fikir. Yang kita fikir pagi-pagi aku ni nak makan apa? Untuk darah tu nombor 1. Nak makan apa hari ni? Hak orang kaya nak makan siapa hari ni? Dengan orang politik. Hari ni nak makan siapa? Kita orang kampung nak makan apa? Imam Ghazali kata benda yang pertama kita kena fikir celek biji mata tu lepas baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma tu semua tu. Benda yang pertama kena fikir bila celek mata, Allah Ta'ala nak aku buat apa hari ni? Hari ni Allah Ta'ala nak aku buat apa? Dan apa yang aku nak buat? Sama ada Allah Ta'ala nak kita melakukan ketaatan ataupun sebaliknya. Dan apa yang kita buat hari ini ni? Ni sebelum nak balik lena segi maklum, fikir mula. Hari ni buat apa dah? Daripada mula celik biji mata pagi tadi, sampai nak tutup biji mata malam ni, apa yang kita buat? Haram tak nak fikir pun tu. Yang kedua, kena fikir yang kedua, segala ibadat yang aku nak buat hari ni, Allah Ta'ala nak terima ataupun Allah Ta'ala nak tolak. Ni kita buat pagi tadi semayang subuh. Semayang subuh pagi tadi Allah Ta'ala terima ke tak maklum? Semayang lohor dah sah, Allah Ta'ala terima dah. Semayang asar dah sah, Allah Ta'ala terima dah. Semayang maghrib malam ni Allah Ta'ala terima dah. Sehari nak semayang isya, Allah Ta'ala terima ataupun tak? Hak ni kena fikir maklum-maklum ni. Jangan duk seronok buat ni. Buat tak sangka, Allah Ta'ala terima ke tak? Lepas tu kena fikir pula, bila Allah Ta'ala terima tak? Lepas tu pasal apa aku buat? Imam Ghazali kata yang nombor 3, pasal apa yang aku buat ibadat ni tak pernah rasa nikmat? Dalam hidup ni saya nak tanya tuan-tuan betul-betul dengan duk mohong saya. Baru ni saya ceramah satu surah dia potong mohong. 3 hari lepas tu semua kena Covid. Ni saya nak tanya dengan duk mohong. Dan ni saya cerita betul. Saya nak tanya tuan-tuan, selama kita hidup lah ni di antara ibadat dan maksiat, mana nikmat bila buat? Cakap betul-betul. Ha belum? Baca Quran dengan izak rokok mana sedap? Cakap betul-betul. Saya tak mahu dah kata izak rokok tu haram. Kita tuan marah pula ikut suka tuan-tuan lah. Dia kata hak lain tak bau tak tikai kunut subuh. Saya kami tak marah lagi dengan duk tikai rokok dia kata. Baca Quran ni izak rokok, tarik biji tasbih belum dengan duk kelas telefon mana sedap. Ha ni masalah kita ni. Allah hak sembang duk cakap ni pun serupa lah. Orang suruh tarik biji tasbih kerak, kita kelas telefon lebih kerak daripada tarik biji tasbih. Tu pun mau lambat lepas sembang mati masuk syurga. Dia ingat syurga kata Tok Wan dia lah, ikut suka boleh masuk. Hak ni masalah. Imam Ahmad dia kata apa dia? Abadullah 50 sana.
Fama wajadtu halawatal ibadah hatta taraktu thalathata asya. Imam Ahmad kata, aku buat ibadat kepada Allah ni selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Masalah dalam masa 5 tahun aku buat ibadat, 50 tahun aku buat ibadat, aku tak pernah rasa kemanisan, kelazatan, kenikmatan, keenakan dalam melakukan ibadah. Tak pernah dapat. Hal ini masalah. Semayang dengan tinggal, sedap tinggal pada semayang. Tambah lah pula dia buat lazan, aku memang aku tak semayang lah ni. Pasal apa? Aku tak suka jarak-jarak. Tak suka jarak, tak semayang terus. Hal ni lagi canggih. Nak buat lagu mana apa mau tak jarak, lepas tulis zaman. Betul tak? Tengok bola boleh duduk rapat, semayang kena jarak. Sebab dalam stadium tak ada COVID, dalam surau ada. Problem. Ni duk suruh pakai penutup muka ni Pak Long. Wallah. Kadang-kadang SOP ni saya pun kadang-kadang tak tahulah kod kita ni jenis masa bodoh. Fikir tak lepas. Baru ni ada satu bank panggil saya ceramah online. Ceramah online ni duduk Kuala Lumpur, saya duduk dia. Buka laptop. Tapi dalam jemputan tu dia kata SOP dia sewaktu menyampaikan ceramah kena pakai face mask. Tengah dia fikir. Lepas duduk Kuala Lumpur. Saya duduk kot dia, duduk ceramah depan laptop kena pakai ni. Tak tahu COVID masuk ke mana pun tak tahu. Siapa baru ni saya bilang kahwin duduk potong kat JT Kuala Perlis ni. Dalam kursi tu aja kak. Lepas tutup pintu. Saya tanya apa siapa tutup? Oh dalam penuh dah Ustaz. Penjarakan. Berdiri kat setengah jam kat luar ni. Saya kata dalam jarak ni luar duduk penuh ni. Tak ada buat apa kami pun tak tahu. Masuk dalam feri, lap 600 seat, 600 orang tu ada. Saya tanya, ni macam mana ni? Ni duduk jarak-jarak, kita pun naik takut. Dia tak duduk jarak ni. Ada kata COVID tak naik, dia tak beli tiket. Pelik tuan-tuan. SOP ni pun kadang-kadang minta kerajaan kajilah balik tuan-tuan. Kajilah balik. Sampai bila nak sembahyang jarak, dulu kita dah dengar tu imam kata penuhkan saf, betulkan saf, rapatkan saf. Mudah-mudahan dirahmati. Dah tak turun dah hak ni tuan-tuan. Ni Pak Dong, buat ibadat tak rasa sedap. Ni masalah sebenarnya dalam hidup ni. Sebelum mati Pak Dong, sebelum Allah Ta'ala pejamkan mata kita, sebelum Allah Ta'ala ambil kita Pak Dong, hak ni kena buat. Pak Long, hak ni Pak Long. Ulama dulu ni kalau buat ibadat tak rasa sedap, masalah bagi mereka. Kita ada. Sebab tu kita nak baca Quran pun malas. Malas tuan-tuan ni, nak baca Quran pun malas. Sebab tu saya dalam ceramah tak pernah duk marah orang tak khatam Quran bulan Ramadan. Sebab saya pun tak buat. Saya ceramah orang kata ustaz ceramah ni banyak tak ada duk bagi amalan. Saya aku pun tak buat. Tuan-tuan baca tengok hadis Nabi cerita tentang pendakwah malam. Saya tak mau jadi pendakwah lagu tu. Dalam satu hadis Nabi cerita ada pendakwah malam. Bila geng-geng neraka ni duduk dalam neraka, tiba-tiba malaikat bawa mai satu orang lelaki ni masuk dalam neraka. Dia ada kena rejam dalam neraka ni, lagu keldai duduk atas mesin pemutar apa gandum. Dia punya azab puak neraka apa heran dia kena. Puak neraka ni pun kena teruk. Tapi pak lebay kebiah longgak ni kena lagi teruk dah ni mah. Tenang dia faham tak? Wah, muka macam kena COVID dah ni. Siapa ni duk bayaran ni? Ada orang dia duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara ni kena ragging ni bukan main dah. Tapi main satu orang kena ragging lebih teruk daripada mereka kena ragging ni. Macam tu kawan ni. Puak neraka ni dia pun kena teruk dah. Duk kena teruk dah. Tiba-tiba pak lebih ni dia main. Kena teruk daripada mereka. Habis-habis kena tu rehat. Dia tanya dia. Ni muka macam kena ni terjemah hadis tu lah bagi tuan-tuan mudah faham. Muka lagu kena ni bukan duduk atas dunia duduk ceramah dulu. Bukan duduk main duduk cekah kami dulu. Tuan-tuan gelak siapa? Bukan saya, orang lain. Bukan saya. Ada kata betul lah aku dulu lah duk ajak orang buat benda baik. Tapi pasal apa yang hang duk kena neraka ni? Macam kami kena neraka ni patutlah kami pun kena kami siapa? Hang ni orang baik. Pasal apa yang hang pun boleh kena?
Dulu atas dunia hang duk ajak orang buat benda baik. Dulu atas dunia hang duk cegah orang buat benda jahat. Tapi pasal apa yang hang kena? Dia jawab balik, dulu aku ajak orang baik tapi aku tak buat. Dulu aku cegah dan larang orang buat benda jahat tapi aku duk buat kemungkaran tu. Saya tak mau jadi lagu tu, sebab tu saya bercakap takat saya larat buat. Quran nak kata sehari sejuih bergadak lah Pak Long. Semuka tu pun gagah. Tapi tang semuka tu kena buat juga. Kok mana segan pun saya kena bagi kat semuka tuan-tuan. Mau tak bagi apa dia nak buat balik Pak Long. Nak buat balik apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kena fikir. Nak buat balik apa? Kita buat balik dosa berguni, buat balik pahala, pot ni. Tak pot. Banyak tempat saya dah sebut benda ni. Malam ni dekat apa-apa ulang lidi ni saya nak abang juga. Apa ada lidi? Telaga lidi. Saya nak abang juga malam ni. Orang boleh ni. Kita nak balik pergi sana ni maklum. Dosa buat balik berguni. Amal soleh buat balik pot ni. Lepas tu kita nak minta tolong kat siapa? Tuan-tuan nak minta tolong kat siapa? Atas dunia tak cukup, boleh pergi minta tolong kat orang. Kena lockdown lepas hari tu ni apa semua selerak tu. Berat tak ada, telefon wakil rakyat. Dia tanggung Mu'min. Ni lepas tu kata duk naik pula ni. YB Menteri Kesihatan kata, mau naik pun dia tak kalah lockdown macam dulu dah. Cari mampu Pak Long mau lockdown. Lockdown dulu wakil rakyat bawa beras mai kita. Mau lockdown pula kita pergi beras ke wakil rakyat lah. Tak ada apa. Boleh telefon mai tolong saya. Tak ada nak tanpa nak berkedarah ni mai tengok saya. Tak ada apa ni. Tak boleh nak pergi kerja. Tak ada apa ni. Duduk ni gam sak malam tak boleh. Telefon orang tu telefon pakai wak mai lah. Sadin satu tin kawan ni wak mai beras. Boleh lagi maklum. Pergi sana tak cukup amalan. Maklum nak minta kat siapa? Pak Long nak minta kat siapa? Timbang malaikat kata sport lagi tak cukup. Duk timbang tu. Hang punya pahala ni sport lagi tak cukup. Mau hambur sport dia berat belah tu terus syurga. Nak minta kat siapa? Sport lagi. Mai minta kat dia. Ustaz mai pinjam sat sport. Cari mampu aku pun tak cukup 3 poin lagi nak bagi kat sport. Kena fikir maklum nak buat balik apa ni? Kena fikir tuan-tuan. Bukan kena fikir nak tinggal apa, nak buat balik apa. Oi, kadang-kadang tak kata tuan-tuan nak buat ibadat ni bukan satu benda yang mudah. Nak buat tu satu benda susah. Tapi yang lebih susah nak istiqamah dalam apa yang kita buat tu. Sebab tu nak satu. Lepas tu mai pula yang ketiga. Nak nikmat atas buat. Semayang dengan tinggal. Sedap tinggal pada semayang. Betul? Puasa dengan tak. Sedap tak puasa pada puasa. Tahu. Dia puasa-puasa, dia duduk main cerita kat kita lapar. Lapar. Memang lapar lah puasa. Lapar puasa betul ya lah. Allah tak teruk lapar. Macam itu minta doa kat kita ustaz. Ada doa-doa kita nak buat apa? Dia telefon bulan Ramadan. Doa puasa tak mau pergi lapar. Aku pun tak boleh nak berjalan lapar nak bagi doa kat hang. Memang puasa lapar. Mau puasa kenyang bukan puasa lapar tu puasa lah. Pak Long 50 tahun Imam Ahmad dia buat ibadat dia tak rasa sedap. Sampai dia kata aku tinggal 3 benda. 3 benda tu abang malam ni. Habis 3 benda tu balik lah. Cari tu wallahu alam tu. Sebab saya tengok depa buat apa nasi Arab dekat luar. Betul. Di antara kezaliman ustaz-ustaz ni duk buat bagi nasi tu sejuk. Zalim tuan-tuan. Jadi ceramah apa lama-lama tuan-tuan pun betul-betul mai tinggal Allah dan Rasul dia buku nota apa haram tak bawa belum. Duk habaq banyak pun tak ingat. Betul-betul 2 biji peluru 1 pistol tu mai kan. Mau duk habaq banyak pun. Balik lagi maklum tanya tak ada cerita. Maklum tak mai malam ni. Dia tanya kita ustaz cerita apa? Sedap mai sedap. Dak ada kata apa? Banyak benda dia duk habaq zat ni derah elok lah kata. Tak ada banyak benda tu apa. Syok dia ceramah tak ada syok. Haram tak boleh nak buat apa. Duk seronok sedap lagi sudah. 3 benda ya Pak Long hafal. Maklum 3 benda hafal. Boleh? Orang poleh lepas katanya ni kuat mengapal. Habaq 3 lagi turun-turun cari selipar tak jumpa luruh pergi satu tinggal 2. Naik motor dengan Pak Long pula. Pak Long tu tak nampak lepak.
Dia pulas minyak pergi terjun lepak. Maklum belakang terkejut. Orang perempuan kalau terkejut maklum. Dia sebut hak kita, dia tak sebut hak mereka. Terjun tu telur pak hang tu terkejut. Dia luruh satu, tinggal satu. Balik rumah cucu pak, luruh terus. Maklum nak bagi ibadat, maklum sedap, tinggal benda ni. Yang pertama Imam Ahmad kata pada dia, taraktu ridhan nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Ni yang pertama. 50 tahun aku buat ibadat, aku tak rasa sedap sampai aku tinggal 3 benda ni. Yang pertama aku tinggal apa dia? Aku tinggal dalam hidup ni duk cari redha manusia. Duk fikir biar manusia suka, duk fikir bagi manusia seronok. Tak pernah nak fikir dalam hidup ni Allah redha ataupun tidak. Tuan-tuan nak buat apa dalam hidup? Tuan-tuan tanya apa dia? Apa orang kata? Tuan-tuan tak pernah tanya dulu apa yang Allah nak kata. Orang kata. Tuan-tuan, terutamanya hadut main politik ni. Saya nak pesan. Buat kerja politik biar Allah redha. Manusia tak redha tu tak apa. Yang penting Allah redha. Tapi kita tak. Yang penting manusia suka. Allah suka ataupun tak suka, nak buat dua. Nak buat satu, manusia suka. Hal ni masalah kita ni tuan-tuan. Boleh faham tak tu? Tanda dia macam mana? Hatta qadartu an atakallama bil haq. Sampai kita akan rasa kekuatan nak bicara benda yang benar saja. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Ni tanda kita nak cari redha Allah. Bukan duk kisah nak bagi orang suka. Sebab tu Nabi SAW bersabda, dalam hidup ni Nabi kata, kesian dah kat 3 golongan. Nabi kata, dalam hidup ni Nabi kata, kesian dekat 3 golongan. Golongan yang pertama kena kesian, Nabi kata, azizan zalla. Yang pertama, orang yang dulu mulia, lepas tu jatuh jadi hina. Yang ni hampa kena kesian. Orang yang dulu ni masa hidup dia ni Allahu Akbar, orang cukup mulia, mai penghujung-penghujung jatuh jadi hina. Saya baru ni balik daripada Melaka, duk kelang kabut depa buat apa di Melaka hari tu pergi dah tengok Ustaz. Apa-apa N dulu apa depa duk buat tu dah. PRN Tak pi dah orang telefon pi, pi tak boleh nak ceramah. Kita jenis duk pi kempen ceramah, tak boleh. Dia kerja duk atur makan, mampu. Pi makan kat kedai dia duduk atas meja tu, dia kata ustaz lagi masa makan tu, ada orang tu ustaz sembang bagi derah lagi. Pi tak ngadu bagi ceramah, kena saman. Ustaz sembang bagi derah. Pelik tuan-tuan, kuih sembang. Kita pekat-pekat pangkah ni, sembang bagi derah ni bagi orang dengar. Balik daripada Melaka, berhenti KL servis kereta. Tu orang duk ramai, saya suruh kawan ambil. Dia pun ambil, pergi makan dekat KL. Sambil balik jalan setapak tu, kawan ni kata, ustaz, dalam ni rumah Allah Yarham Piramli. Rumah dia. Saya kata bukan rumah dia di Penang apa tu. Dia kata yang ni rumah kelahiran, yang ni rumah kematian. Dia meninggal di rumah tu. Saya pun pergi lah. Saya kata, kona kita pergi tengok rumah Piramli. Tak long kalau pergi setapak, pergi ziarah rumah Piramli. Ada kereta dia. Ada dalam tu meja makan dia. Ada piano dia. Ada baju-baju dia. Dan ada kisah-kisah dia. Tapi masuk dia rasa macam feeling lain dalam rumah Piramli ni. Kita masuk rasa macam Piramli duk tengok kita. Rasa macam Piramli duk tengok kita. Dia rasa lagu tu. Saya pun masuk. Tengoklah ada baju dia apa baca. Piramli ni tuan-tuan, dia tergolong dalam golongan nombor 1 tu. Nabi kata kesian tu. Dulu mulia, penghujung dia tuan-tuan baca kisah dia. Tuan-tuan baca sejarah dia hujung-hujung lagu mana Piramli. Bila studio Jalan Ampas tutup, mai dekat ni tuan-tuan cuba Google, baca sejarah dia, mai penghujung Piramli ni jatuh. Tuan-tuan cuba tengok gambar seminggu sebelum dia meninggal. Dengan gemuk, dengan muka semak, dengan duduk di Angkasa Puri. Orang tak peduli. Orang tak peduli di Angkasa Puri itu dia main dengan semak. Sampai meninggal tuan-tuan. Sampai meninggal. Ni yang pertama Nabi kata kena kesian dekat orang yang dulu mulia. Lepas tu dia jatuh hina.
Yang kedua Nabi kata kena kesian dekat siapa dia? Orang yang dulunya kaya, lepas tu jatuh miskin. Dulu semua ada, tak tahu tak ada. Dulu semua orang cari, tak tahu hilang. Yang ketiga Nabi kata siapa dia? Nabi kata yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihi juhal. Orang alim yang dipermainkan oleh orang yang bodoh yang memiliki kekuasaan. Hak ni Nabi kata kena kesian. Orang alim dipermainkan oleh orang bodoh yang memiliki kekuasaan. Ni tuan-tuan. Sebab tu kita jadi orang yang reti halal haram ni kena cakap. Kena cakap. Kan Nabi kata an atakallama bil haq, kata Imam Ahmad tadi ni, bercakap benda yang benar. Hatta qadartu an atakallama bil haq. Peduli orang nak rasa apa, peduli orang nak kata apa, peduli orang nak fikir apa. Yang penting dalam hidup aku bukan nak fikir apa orang kata, tapi apa yang Allah Ta'ala nak kata. Ni yang pertama. Pak Long, nak dapat kelazatan dalam ibadat yang pertama, kena cari redha Allah. Yang kedua, kata Imam Ahmad, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Kena tinggal kawan-kawan yang tak baik dalam hidup ni. Kena tinggal kawan-kawan yang tak baik. Kita kena mula pilih kawan dah, tambah umur ni dia duduk main kuih banyak balong. Kena hala-hala kok ni dah. Kita kata ni, Ustaz Yusaini buat surau ni, pekat-pekat mai. Pekat-pekat mai. Dulu ada sekelembui depan tu, kecil tu. Tuan-tuan menduk doa, ya Allah, nak buat surau, pak kawan ni mai buat. Kena tolong, dia ada kelebihan, dia tolong. Kita korang ke apa kelebihan, mai tolong mai imarah. Steering ni, hala kena kona mai kok ni dah, Pak Long ni. Kan? Dia tengok umur pun tambah, kita kena tengok lah. Nak kata tua tu tak tua, cuma ranum. Lama ke ranum? Ranum dia kata. Ada ustaz saya lalu duduk ngajak sekolah Arab tu, dia kata apa jangan duduk kata orang-orang tua-tua tak elok. Nak kata pun kata ranum. Saya kata awak ustaz kena kata ranum. Dia kata pelam ni kalau ranum, dia kata. Bukan manis Pak Long, nak pergi ambil bukan nanti bawa gelas pergi tiba. Kengah rabat banyak sikit, meluruh dah pelam tu. Umur aku duk tambah ni tuan-tuan. Tu pun duk semak derah lagi. Allah, duk semak derah. Pampang Allah Ta'ala uji sakit dah. Musim. Saya baru ni dalam dekat rumah saya tu. Pak Long ni pun dia juara juga dah, Johan juga dah ni. Mai ada umur pun kat 80, itu dia sakit. Bini dia telefon mai tengok Ustaz. Duk atas katil, musim kat atas katil sakit. Kena batu karang. Musim. Saya pergi cakap tak boleh. Tidak, memang di kedai kopi. Tambah memang bab nikah dua boleh ke dia lah. Allah bagi baru ketuk karang. Tak boleh cakap. Ni awak ni mana? Tak boleh cakap. Bunyi lagu tu lah. Bini dia kata nak ambil ayat baca lagi Ustaz. Saya pun baca. Baca-baca bagi dia minum. Dia minum-minum tu baru boleh cakap. Hambui yang sakit ni macam baru. Semua terkeluar tu dia kena ayat jampi. Saya jampi-jampi dia minum-minum ayat. Terus keluar baru kan. Sakit ni macam-macam baru. Dia kata. Saya kata sakit. Tak boleh nak berjalan pun mulut duk maki lagi. Hala lah Pak Long. Steering ni kena hala pula lah Pak Long. Tinggal lah. Tengok mula tengok ni. Ni sampai umur pun Allah. Kalau jam tu ambil jarum nak bertemu ke semua dah, nak berimpun. Duk main burung lagi. Ni kena ni. Geng ulak lidi ni pun ada ni pasal nak jenis main burung ni. Pak Long. Kalau ada burung kat rumah tu lepas-lepas Pak Long belah burung Allah Ta'ala bagi tu sudahlah. Ni burung nak tangkap burung hak miri duk petik tak nak melawan dah Pak Long. Ambil getah terbih pun dia nak ngeliat lagu tu lah. Jaga burung tu sudah kan pergi terbang kata. Dia mula-mula dah Pak Long. Orang kok dia kata kuih-kuih lepas lah, buang-buang sikit lah. Steering tu duk kena pelok nak kona balik dah ni.
Kena cari kawan. Imam Ghazali kata, cari kawan ni kalau boleh. Nak cari lagu tu kot payah lah tuan-tuan ni. Akhir zaman Imam Ghazali kata, Allah Ta'ala tarik macam-macam. Antara benda Allah Ta'ala tarik ni, antaranya hak kita duduk sembang ni, nikmat dalam ibadat. Dia tarik. Orang-orang yang boleh duk bagi kita ingat ke akhirat ni, Allah Ta'ala duk tarik. Dia duk kena tarik lah. Orang, dia bukan nanti cakap, kita tengok muka tu, rasa nak jadi baik. Tengok muka dia tu, teringat Nabi akhirat. Hak jenis ni tak amal dah tuan-tuan ni. Kat muka dia kita tengok, dia bukan nanti cakap. Kita tengok muka tu pun dia metuk dalam hati, rasa nak jadi baik. Muka-muka ulama' ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan tengok muka-muka ulama', tengok muka Allah. Hak duk jahat ni rasa nak jadi baik. Dia Allah Ta'ala kuih tarik ni. Imam Ghazali kata ni, Allah Ta'ala kuih tarik. Allah Ta'ala kuih tarik. Tuan-tuan baca dalam kitab Bidayah. Dia kuih tarik, dia kuih tarik. Dia bercakap keluar seketuit. Tuan-tuan tengok almarhum Dr. Harundin. Tengok muka tu, malah mati rasa nak jadi baik. Betul tak? Tengok muka rasa nak jadi baik. Allah Ta'ala tarik. Dia bercakap sepatah kita rasa sampai dalam. Dia bercakap. Dia cakap dia rasa dalam. Saya pergi ziarah satu orang tua baru ni, dia sakit. Dia bercakap tu makan dalam, makan dalam. Dia bukan tok guru. Orang jenis tok lebih kampung ni. Umur 86. Duk atas katil tak buat apa dah. Nak jalan pun tak larat apa semua. Tengok tu baru 86 tuan-tuan. Tak mau dah ke dunia ni. Dia kata aku nak fikir mati. Allah ada Tok Wan tu seorang 96. Duk kira nak berjatuh orang lagi. Tu kita kena fikir tak lepas juga tu. Duk kira nak berjatuh orang lagi 96. Tak apa dah. Doa bagi dia jadi elok. Saya pergi ziarah Tok Wan ni. Dia panggil saya hang. Dia cakap bahasa dia aku. Ni aku nak cakap dengan hang pergi ceramah hang abang kat orang. Hak ni hang tak boleh bercakap. Pasal hang tak rasa. Aku dah rasa aku boleh bercakap. Dah apa Pak Long? Pergi pesan dekat orang luar nak habak kat mereka. Dalam hidup ni, hang mula hidup hang mati. Allah Ta'ala dia bagi yang pertama 5 benda. Mai satu peringkat umur, dia tarik 5, dia bagi pula 5. Apa suruh dia ingat tu. Waktu dia bagi 5 awal tu, jaga betul-betul. Sebelum dia tarik 5 hak awal, dia bagi pula 5 hak nombor 2 tu. Dan dia bagi 5 hak nombor 2 tu, tak guna sedih lah dia kata. Itulah yang hadis Nabi duk baca, Ightanim khamsan qabla khamsin. Hadis tu ustaz-ustaz semua berceramah dah. Saya pun duk bercakap kat orang. Tapi bila Pak Long tu kata, saya rasa sampai dalam. Dia kata ni, aku nak abang kat hang yang pertama, abang kat mereka jaga masa muda belum tua. Dah tua ni tak guna dah. Aku ni 86. Lah dia kata nak buat apa pun tak larat dah mai tua ni. Bukan kata apa, nak makan pun letih. Hang jangan duk ajak buat benda lain. Hang nak ajak aku makan pun letih lah. Mai tua. Jaga masa sihat sebelum mai masa sakit. Hampa nak buat ibadat apa buat masa muda. Hampa nak buat ibadat apa buat masa sihat. Hang tengok aku. Hang tengok dengan mata hang aku ni. Duk atas ni aku nak semayang. Nak semayang. Kena berkeliling orang tu baru aku boleh semayang. Saya kata pasal apa Pak Long? Hang nak pergi belayang nak ambil yang semayang. Tak boleh berjalan. Bila hang nak semayang ni, dia kata ni, di bawah katil ni ada besen. Ni ada ceret. Kena panggil cucu main ambil. Aku nak sembahyang ni kadang-kadang ayak mata dulu. Berkeliling dengan cucu baru boleh sembahyang. Dia rasa, dia main, dia ish. Ni nak sembahyang subuh. Dulu hang masa sihat. Orang bang, hang start motor pergi surau lah. Tak boleh. Duk dengar orang bang. Kita sedang nak bangkit. Duk panggil mereka. Oi, mai aku nak sembahyang. Oi, mai aku nak sembahyang. Tak bangkit-bangkit. Nak tukar pampers aku bukan boleh buat dah. Semua orang kena buat kat aku. Sebab tu hampa masa sihat, hampa buatlah ibadat. Aku nak abang ni, hampa buatlah ibadat. Tuan-tuan, dia pesan, masuklah mati dia. Dulu aku mata nampak elok lah, tak nampak lah. Sikit-sikit nampak, aku nak baca Quran, tak boleh lah. Sebab tu Quran ni hampa kena hafal, dia kata.
Bukan nanti mati nak masuk Quran dalam kubur dengan hampa dah. Hampa jadi umur aku. Hampa nak baca tak boleh. Hang duk baca apa yang hafal lah. Sebab tu Quran yang berkenapa. Berkenapa dia? Mai satu peringkat hang nak buka Quran, hang dah tak nampak hang nak baca apa. Allah Ta'ala bagi kat kita hati. Allah Ta'ala bagi kat kita kepala. Allah Ta'ala bagi kat kita otak. Hafal simpan dalam kepala, semat dalam hati. Bila mai hampa tak boleh baca, hampa boleh hafal balik. Aku dah tak boleh baca dah. Hafal dulu pun tak banyak. Pasang dia kata keset tepi ni, harap nak ambil pahala dengar. Masuk belum dia masuk. Dia masuk. Tu dia kata satu lagi aku nak pesan kat hang. Waktu ada duit buat kebajikan, jangan tunggu susah. Aku dulu ni duk boleh pergi motong, aku duk boleh buat apa, masa tu aku ada duit sendiri. Bila aku ada duit sendiri, masa tu aku tak berapa buat kebajikan. Lah aku tak boleh nak buat apa dah, duit pun tak ada dah. Waktu ni baru nak sedekah. Nak sedekah pun kena minta kat anak lu. Lama mana hang boleh minta dia nak bagi. Dia masuk, balong dia smash tu kena batang hidung kong. Dia kata pergi habang ke orang, dia kata. Benda ni hampa tak boleh rasa lagi Allah Ta'ala tak bagi hampa rasa. Aku dah rasa, sebab tu aku boleh habang ke hampa. Pak Long, sedekah lah Pak Long weh. Jangan duk kira. As-sadaqatu biqadariha. Takat mana kita mampu lah. Mampu banyak, bagi banyak. Ada time tak mampu banyak, bagi sikit. Nak tunggu banyak baru nak bagi. Bila nak ada banyak? Dunia ni bukan pernah cukup. Mohong lah. Sebab tu Nabi kata, lagi Allah Ta'ala tak bagi tanah masuk dalam lubang mulut. Dia tak cukup tentu. Patah orang kot dia pula. Mau lagi tak jadi pulut udang. Dia tak cukup tentu. Pulut udang baru cukup. Pakai hujung tu, pakai hujung ni. Pilih empat masuk dalam tu, kamu. Pak Long duk sayang apa Pak Long anak dia nak buat kebajikan. Dia pergi kambuh kita tu dah tak teman pasal. Tarik tanah bubur. Tak cukup tu dia tanjir pula tanah tu pergi kejar. Pak dia duduk dalam kubur, dia tanjir tanah tu. Lepas dia nak ingat kat kita, Pak Long tak buat Pak Long buat. Ada kebajikan lah ustaz, bagi tak saya ni tolonglah ustaz Pak Long nak buat kebajikan kok mana tak tinah ambil 100 ustaz tolong buatlah benda yang terbaik untuk Pak Long. Ada orang nak tolong urus. Dia nak buat surau dekat belah Kuala Palih mana pula tu. Ingat kata surau tu boleh belayak dalam laut. Tuan-tuan naik tang kampung tu dia pederah enjin tu, tuan-tuan pergi rokok sekali kat Pulau Tuba. Angkat takbir Kuala Palih, rokok Pulau Tuba. Panggil salam sampai Phuket. Surau lagu tu kita nak buat. Tolong dia kata, aku duk minta duit kat anak-anak. Kata ada apa? Ni akhir zaman Allah Ta'ala cabut Pak Long. Allah Ta'ala cabut. Dan akhir zaman Allah Ta'ala cabut kawan-kawan yang baik. Kena cari kawan-kawan yang baik ini. Nak cari tu lagu mana? Imam Ahmad kata dah, taraktu suhbatal fasiqin. Aku kena tolak kawan-kawan yang tak baik. Hatta wajadtu suhbatal salihin. Baru mai kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik ni dia takkan main lagi mana kita dilengkungi oleh kawan-kawan yang tak baik. Kawan yang kita duduk berkawan dengan dia tak pernah nak peringat kita untuk jadi baik. Dia ni aku berkawan lah, takat lah, alhamdulillah lah. Takat-takat berkawan dengan leh ni ustaz. Saya pun 5 waktu di masjid, alhamdulillah. Pegang leh ni jangan duduk lepas. Kuliah mula duduk main dah ustaz. Allah, dulu masa duk kawan dengan Man tu, hari-hari duk pergi pusat pelaburan. Kedai kok, mereka panggil pusat pelaburan. Duk tikam tak pernah kena. Dah tikam ekor, cuba tikam kepala kau. Duk dia tikam ekor, cuba tikam kepala, kena. Ekornya ni duk ribas, memang payah kena. Ni saya tengok muka tuan-tuan ni tahu ni. InsyaAllah dah tak main, dulu-dulu ada lah kot. Dulu celaku ada seorang jadi main dengar kuliah saya tuan. Tek ekor. Saya baru tahu lepas PKP ni. Saya tengok-tengok tak ada. Saya tanya depa pergi mana abang kita? Meninggal dah saya.
Allah dulu dia kerat, payah dia nak tinggal kuliah saya. Betul tak? Tak tahu dia duk main ngak tu saya apa. Duk ambil nombor. Dia kata bila saya duk abang nombor tu ustaz duk bilang muka surat tu. Muka surat 14 ke 15. 1415. Dia tulis di biji 1415. Balik duk pelagar dengan kawan-kawan dia macam lekui dengan mujuk mati dah. Pak Long pesan lah kat adik-beradik aja ni duk tikam ekor tu berhenti lah. Cina hak duk buka kedai ekor tu setahun 3 kali tukar kereta baru. Melayu hak duk pergi tikam tu setahun 3 kali Cina main tarik motor tak bayar dah. Duk kerja tikam tu lah. Nak kata tak ada ayat lah. Ni pegang. Hak nombor 3 Imam Ahmad kata pada dia, taraktu halawatad dunya, kena tinggal duk cari kemanisan dunia ni. Hatta wajadtu halawatal akhirah, baru aku dapat kemanisan dalam mengejar akhirat. Dunia ni Pak Long, saya nak pesan 3 ayat Quran yang saya nak pesan kat tuan-tuan. Tak salah Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita kalau kita nak nikmat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Memang dunia ni Allah Ta'ala buat di antara keenakan dalam dunia ni, kesedapan apa dia? Anak pinak atau benda. 2 benda ni kita duk cari dalam hidup tuan-tuan. Salah tak? Tak salah. Mana dia dalil tak salah? Allah Ta'ala pesan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hang nak cari tak apa, tapi jangan sampai hang lupa Allah. Kerana anak pinak hang lupa Allah, kerana kata benda hang lupa Allah. Yang tu yang tak boleh. Memang kita kalau anak ramai Pak Long bangga tak? Oi. Lambat lepas orang tanya kan anak abang kan? Tambah anak dia pula jadi elok. Pak Long anak kita duk pergi kenduri gitu kan anak. Pak Long anak berapa orang Pak Long? Anak 4 Ustaz. Soalan kita jawapan dia dekat tu kan. Tapi dia punya jawapan aja. Pak tu pun Allah Ta'ala bagi elok Ustaz. Dia bangga tu. Anak dia berjaya, hang nak buat 1 kerja Putrajaya, hang nak buat 2 Petaling Jaya, hang nak buat 3 Subang Jaya, hang nak buat 4 Putrajaya. Ni. Semua jaya tak ada gagal. Pak ni semua jaya. Putrajaya, Petaling Jaya, Subang Jaya, apa jaya lagi? Bernam Jaya, semua jaya. Dia bangga. Cuba anak dia tak berjaya. Kita pun tanya, dia nak cerita. Anak berapa orang Pak Long? Ada 4. Tani bunyi pun 4. Duk kerja apa? Ada kot dalam kampung ni. Dia tak mau nak lacak tu. Tapi kita duk tekan. Anda buat 1, dia buat kerja apa? Tolong. Ada duk tanam ketum kot dalam kampung. Tanam ketum. Anda buat 2 Pak Long. Duk kutip daun ketum. Dah abang dia duk tanam dia kutip. Anda buat 3, kabut yang ketum. Anda buat 4, tolong jual yang ketum tu. Semua keturunan minal ketumiyun lah. Kalau Allah Ta'ala bagi anak tu jadi elok, dia bangga. Reta benda. Kalau jadi elok, banyak reta benda, kaya-kaya. Weh, seronok. Lambat lepas orang lintas, nak ajak pergi rumah. Rumah besar. Daripada ruang tamu, pergi dapur, pergi balik boleh jamak kosong. Punya aku besar rumah dia kan. Saya jumpa satu orang di Subang Jaya, saya pergi baca khutbah. Habis khutbah, dia ajak pergi makan nasi rumah satu orang ni. Orang gaya lah. Dia ni bekas ahli politik negara. Tan Sri. Duduk makan, dia duduk atas kursi roda dah. Dia tak boleh buat apa, duduk atas kursi roda. Saya duduk makan. Dia kata saya, Ustaz, dunia ni betul-betul menipu Ustaz tu. Saya kata, orang tua ni nak perli aku ke apa? Saya kata, siapa Tan Sri? Dia kata, Ustaz makan, kita sembang. Habis makan, dia panggil kawan tu tolak kursi roda tu, pergi kat pintu cermin tu. Dia kata, Ustaz mai. Saya pun pergi, ada apa Tan Sri? Dia, Ustaz tengok. Tu semua kereta bawah garas tu kereta saya. Saya pun tengok. Bentley, Audi, Velfire, Mercedes, ada 4-5 biji. Itu semua kereta saya. Dia kata, saya ni duk ingat lah hati. Dia kata, Ustaz tengok hak mana kenal, buat balik bisa tu kat Pok Diang. Saya duk ingat dia nak abang lagu tu. Dia duk kata tu semua kereta saya Ustaz. Tapi semua tu saya tak boleh bawa lah. Kali duduk atas kursi roda hak 250 ni. Hak kereta beratus ribu tu tak boleh naik. Duduk atas kursi roda ni. Tu yang kata dunia ni Pak Long. Duit banyak nak buat mendatang apa? Makan semua tak boleh. Mai orang tak depan kita.
Mai balong kena roti canai. Bunyi. Tak boleh. Jantung. Doktor kata ni dah 3 spring dah bubuh ni. Mau tersumbat nombor 4 dia bubuh spring highlight mampu dia kata tu. Tak boleh. Tarik balong. Kecil mana. Tak apa Pak Long tak mau makan memang kasi lemak. Tak ada. Mau tak boleh makan. Dah jadi Pak Long makan apa? Kopi O tak ada gula. Kopi O tu kopi tu pahit piang kan, tak bergula. Duit dalam bank 6 juta, kopi O tak ada gula. Betul Pak Long nak cicah apa? Ni roti menggali ni. Roti menggali tu pun bukan hak putih Ustaz oi. Hak yang tu kulit berutu macam pungkok negro tu dia kata ambil pergi cicah dengan kopi O tak ada gula. Tu. Hak kulit roti menggali tu tahu tak tu? Hak berutu macam pungkok negro tu ambil cicah dengan. Buat nak tanpa duit 6 juta Pak Long. Tu yang kata dunia. Ibrahim bin Adham. Satu hari orang tanya kepada dia, macam mana nak mengukur satu orang tu dia ada hubbud dunia ataupun tidak? Yang kata hubbud dunia ni, cinta kepada dunia ni tuan-tuan, kepala kepada segala kejahatan. Nak dapat, yang nak kata hubbud dunia, nak tahu lagu mana? Nak ukur-ukur. Saya suka perbandingan ataupun contoh yang dibagi oleh Ibrahim bin Adham ni. Hak lain tu panjang-panjang. Masa apa ada 6 minit lagi. Tak usah ni kata cerit berhenti. Mau hang lajak pun aku bayar dekat cerit tu dia kata. Kita nak ambil perbandingan tu lagu mana belum? Nak tahu kita ni tergolong dalam hubbud dunia ataupun tidak. Ibrahim bin Adham kata mudah dia kata. Satu hari ada orang datang berjumpa dengan kamu untuk nak minta sumbangan, nak minta derma ke, pintu kebajikan dibuka di depan mata kamu. Hak ni jadi tak belum? Jadi, duduk dalam rumah tato tani nak minta derma nak buat masjid pula tani tu. Lah dia tak main dulu Duduk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita duduk tengok cerita Indonesia bagi 3. Dia main, dia kata ni saya nak minta sumbangan sikit lah. Ni pintu kebajikan Allah Ta'ala buka depan mata. Sedangkan kita ada kemampuan nak bagi tu. Ada tak duit dalam poket? Ada. Tabung surah duduk berjalan. Dia pegang. Senyum pun sedekah. Dia kata ni jenis bodoh. Hak Nabi kata senyum sedekah tu depan muka kawan. Bodoh bukan depan muka tabung. Muka tabung hang cabut duit kena rojoh masuk dalam tu baru dia kira sedekah. Ni pun masalah. Tak ada ayat dan abang tuan-tuan. Orang kata ustaz ni kata satulah ayat yang sesuai. Dia duduk senyum depan muka tabung nak jadi sedekah lagu mana? Hak senyum jadi sedekah depan muka kawan. Ada tak kita ni? Orang main minta derma ada tak boleh bagi? Bagi. Tiba-tiba duk ada kemampuan tak mau bagi. Pintu kebajikan dibuka. Peluang tak direbut. Sebab apa dia? Bersarang dalam hati. Hubbud dunia. Itulah golongan yang cinta kepada dunia. Kata Ibrahim bin Adham. Sedangkan Nabi kata. As-sa'ilu 'alal bar. Hadiyatun minallah. Ada saja orang yang minta kebajikan. Minta sumbangan. Pintu kebajikan dibuka. Itu hadiah daripada Allah kepada hang. Awak hang tak rebut. Faham tuan-tuan? Bertembung di antara dunia dan akhirat. Hang nak utama yang mana? Bertembung di antara dunia dan akhirat. Nabi kata, kejarlah dunia ni. Carilah dunia ni macam hang nak hidup 1000 tahun. Kejarlah akhirat macam hang nak mati esok hari. Beramal untuk akhirat macam hang nak mati esok hari. Tuan-tuan duk faham satu sudut. Dunia pun kena cari, akhirat pun kena cari. Betul yang tu satu. Tapi yang kedua kata ulama, bila bertemu di antara dunia dan akhirat, hang nak utama yang mana? Kena utama akhirat. Sebab apa? Nak mati dah esok. Dunia nak hidup lagi 1000 tahun. Ni kata Imam Ahmad, kena kikih buang, kena kikih buang, kena kikih buang. Di antara cara nak kena kikih buang ni apa dia Pak Long? Dunia ni, sayang kepada dunia ni, nak kena kikih. Tidak lain dan tidak bukan. Kena banyak bersedekah antara amalan yang besar. Kena banyak bersedekah. Sedekah ni batu Allah Ta'ala buka peluang banyak.
Tuan-tuan main mengaji. Tabung jalan. Nak bubuh. Sehari keluar pergi duduk jolok duit dekat bank. Keluar dia metak tabung belak depan. Bubuh. Kita pergi pasar raya, tuan-tuan. Kita pergi pasar raya. Tak tahu ramai duduk depan kita. Sedekah. Bagi. Tak, Ustaz. Lepas ni kita tak tahu betul ke tak. Tak rasa kalau tak betul ke apa tak. Bagi sekadar kalau lepas bohong, hang tak kalah. RM3 nak kalah ke kalau lepas bohong. Niat nak. Ambil kat hang beli air minum. Kita duduk pergi buah minyak. Dia duduk main duduk ke tepi tu. Buah minyak. Dia terima. Assalamualaikum pakcik. Saya ada sekolah anak yatim. Makin kesat. Nah. Ambil RM2. Masuk pergi dalam. Beli air kat hang. Jangan duduk cabut nozi tu. Begini. Mohong lah kan. Dah lah barang mahal belum. Ni menyejak tu cerita tu panjang. Ni nak cerita ni. Buang. Fikir. 3 benda ni Imam Ahmad kata. Aku kikih buang. Baru aku rasa kelazatan dalam melakukan ibadat. 50 tahun dia beribadat penuh. Kita ibadat berapa puluh tahun dia baru. Tak rasa lazat. Mayang ya dalam surau ni. Hati rata berjalan. Sebab tu kata ibadat solat ni. Tak berjalan mana. Cacak duk tegak duk atas jadah tu. Puasa boleh berjalan. Mayang tak boleh berjalan. Boleh tuan-tuan. Takbir sini. Pergi rokok kat ganggang. Kona masuk masjid sayat. Dia nak apa? Nak rokok. Tak takbir dah dia kata. Elok tahiyat pada masa. Tak ada. Tapi hati ni kata berjalan. Hati kata berjalan. Tengah duk semayang lori tanah lalu. Dia boleh lompat naik atas lori tanah. Dia kata tanah merah lah naik harga. Kada alih semua naik dah. Tengah duk semayang. Terkejut masuk balik lepas tanah merah. Lalu pula environment idaman. Dia lompat naik pula. Kalau nak suruh mereka ambil sampah depan rumah pecah banyak mana. Lompat naik lori sampah pula. Turun lori sampah. Dia naik bas pula sampai ke Kelantan. Mutiara. Pak Long. Ni yang kata tak nak sedap. Nak dapat kesedapan. Nak dapat keenakan. Buang 3 benda. Buang cari redha manusia kepada cari redha Allah. Buang daripada berkawan dengan orang jahat pergi berkawan dengan orang baik. Buang daripada duduk ligan dunia kepada ligan akhirat. Inilah yang sempat saya nak kongsikan bersama. Banyak benda nak urai tapi saya kerak pasal padan dengan 50 minit dah. SOP tuan-tuan. Kalau SOS dia lain pula. SOS ikut-ikut suka sendiri. Ini kita SOP dah tuan-tuan. Saya tak maulah lagi kita kena duk kuliah ni orang duk cari salah kita ya. Perap jangan duk buat dah kuliah di masjid tu surau tu. Sebab apa? Langgar SOP mampu kita. Dah lah kita duk berlawan macam-macam lah ni. Duk berlawan pula dengan pok-pok ni tak ada kerja tuan. Saya pun lah tak apa nak berlawan dah dengan mereka tu habis umur habis masa. Dulu duk berlawan kat lah. Ada satu orang tua tu kata dia kata duk berlawan bau tak weh. Orang bagi parang dengan bagi batu mengasah. Suruh asah parang tu main tebas semua. Ustaz duk kira duk pergi takik binatang duk main kacau sekok tu. Hak lain semua hau dengan kebun kita. Lah biar pergi bila kita cerah ke semua ni ustaz. Rumput ni. Binatang tu tak ni masuk saya cerah. Bila cerah ni semua kita tak ada guna parang dah. Guna senapang tembak mampu. Ni gaya duk asah gaya nak angkat pergi tebas ni main ligan dia pula. Ligan-ligan tergelincir pergi jatuh patah habis-habis bukan tak tebas dia kata. Perbandingan orang tua. Tuan faham tak? Faham ke tak saya nak buat apa? Faham? Dia duduk berlawan dengan pok-pok tu tuan-tuan habis masa. Berlawan pun tak ada lebih. Tak berlawan pun tak mengurang apa. Sebab tu saya lah malas nak bagi orang lain yang lawan. Lah kerja kita tebas sampah-sampah ni. Semak-semak haung ni tuan-tuan. Ni nak tebas ni lagu mana ni? Ni yang kita buat program di sini. Saya setuju Ustaz Husaini kata dia duk buat surau-surau. Dan nak pergi mengajak kok masjid-masjid tak boleh. Kita buat surau-surau kita. Hak ni kita duk tebas semak haung ni. Bila tebas kebun dah cerah, mereka keluar lah tu. Tu ya tak? Kalau dia nak berlawan, biar pergi kat mereka. Dan nak biar pergi. Dan saya pun tak mau berlawan tu. Yang malam ni ambil tekat SOP ya. Tak mau sekali mereka duk guna, hak duk guna. Ni duk sekat pula kita punya program di surau ni. Dan nak cakap banyak lagi. Tapi cukup dekat tu. Tu pun tak ada buat lah. Tu pun tak tahu dia faham apa nama. Nah, tak tahu faham macam mana, tak tahu. Tak tahu bini dia balik tanya abang, ustaz cerita apa? Dia kata aku duk teringat dia cerita orang tua tu kena bertukaran minum-minum yak jambi keluar baru tu. Boleh hak tu ya tuan-tuan. Dalam banyak-banyak ceramah dia boleh hak tu ya. Jadi cukup sekadar tu dulu, mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dibincangkan, apa yang dibahaskan ini memberi manfaat untuk diri saya yang berbicara terutamanya
Dan kalau ada kebaikan itu untuk maklum-maklum pakat-pakat samalah beramal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini dijadikan sebagai pahala oleh Allah. Kehadiran kita ni dijadikan amal ibadah oleh Allah. Dan pertemuan kita ni mendapat rahmat dan keberkatan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah besar pada tuan-tuan ni surau ni. Surau ni tuan-tuan pakat-pakat mai lah. 5 waktu bagi hidup tuan-tuan. 5 waktu bagi hidup. Pakat-pakat beramal lah. Hak wakaf shilling, hak wakaf kapek, hak wakaf aircon, hak wakaf dinding ni. Semua dapat pahala. Tuan-tuan pakat-pakat mai. Tak mau mai waktu ceramah yang ramai. Ni ceramah dia ramai. Mai tengok esok ni bayang tinggal 3 orang. Seorang tu pula dah cucu balik-balik kena COVID, tinggal 2. 2 tu pula seorang encik manis, tu ni tinggi, tak mai tinggal seorang. Seorang tu dia kata kalau aku nak pi pula subuh hantu cekik kat belakang naya, mereka tak ada terus tak mau lagu tu. Pakat-pakat mai marah lah. Mudah-mudahan dengan sebab adanya surau ni tuan-tuan dalam kampung kita, keberkahan daripada Allah akan mengalir ke semua penduduk-penduduk dalam kampung ni. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Pasti ada salah, pasti ada silap. Kadang-kadang saya bercakap ni saya tak tahu sesuai ke tuan-tuan dengar, tak sesuai ke. Kalau ada silap, saya minta maaf banyak-banyak. Sebelum mai tadi saya tak ada sengketa dengan orang sini. Apa? Ni nak tutup, nak sebut bagi betul. Nama apa? Telaga ID. Telaga ID. Kok tuan-tuan duk marah saya panggil ulang lidi tu janji Didi belakang tu lah. Sebelum mai saya tak ada apa sengketa dengan geng Telaga ID ni. Balik sekejap lagi pun saya tak mau ada sengketa. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Dan tuan-tuan, anak Hindu main ulak bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.